Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, minggu ini kita akan sambung kepada lakaran kita, iaitu di tajuk yang keempat, iaitu lakaran oblik. Okey. Pastikan awak ada bersama-sama awak adalah buku teks, buku lakaran dan juga pensel dan pemadam. Okey. Kita teruskan ya. Minggu lepas kita dah buat, kita dah belajar, kita dah ulang kembali apa itu elemen dan juga prinsip reka bentuk. Elemen dekat sini ada 7 dan juga prinsip juga ada 7. Okey, jadi lepas tu, jadi hari ini cikgu nak kaitkan elemen ini dan juga prinsip ini di dalam kita punya lakaran oblik. Okey, kita nak kaitkan semua ini dalam kita punya pembelajaran hari ini. Okey. Lepas tu minggu lepas juga kita saya dah terangkan tentang paksi asas yang perlu ada pada lakaran oblik. Yang pertama adalah paksi mendata iaitu X, yang kedua paksi menegak iaitu Y, dan yang ketiga adalah paksi surut iaitu Z. Dan sudut yang digunakan adalah sudut 45 darjah. Okey, hari ini kita nak buat kita punya lakaran oblik bersama-sama dengan prinsip reka bentuk, prinsip dan juga elemen reka bentuk. Okey, boleh kita mulakan. Okey, jadi seperti biasa, sediakan buku lakaran awak. Pastikan buku lakaran awak mempunyai 3 bahagian yang perlu dibahagikan. Okey, awak bahagikan buku awak tu, buku lakaran awak kepada 3 bahagian. Kalau tak boleh, awak gariskan saja. Awak lipat dan juga lepas tu awak garis 1 bahagian, 2 bahagian dan 3 bahagian. Okey, siap cikgu punya bahagian. Tapi cikgu punya bahagian macam kecil pula. Okay, tak apa. Macam tu. Okey. Dan yang seterusnya seperti biasa, langkah pertama sebelum kita mulakan lakaran, awak perlu tulis tarikh, tajuk dan juga nama penuh. Dekat sini mesti ada nama penuh, dekat sini mesti ada tajuk, dan dekat sini mesti ada tarikh. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Nama penuh kita adalah Nur Razli Nani. Tak cantik bukan. Okey. Nur Azli Nani. Tulis nama sendiri ya. Cikgu nak cepat ni sebab cikgu tak nak buang masa. Jadi awak boleh tulis dengan kemas. Okey, tajuk kita masih lagi lakaran oblik. Tarikh hari ini ialah 26.01.2022. Okey, kita mulakan sekarang. Jadi kita nak gunakan kita punya elemen dan juga prinsip. Okey, elemen pertama adalah garisan. Garisan. Okey, garisan. Daripada satu garisan kepada garisan terhasilnya rupa. Okey, dalam ni ada ruang. Okey, yang ni adalah garisan. Okey, yang ni adalah ruang. Yang ni adalah rupa. Daripada garisan terhasilnya rupa. So dekat sini adalah ruang, kat sini ruang, kat sini ruang, kat dalam ni pun ruang. Itu adalah elemen. Okey, yang awak lukis gariskan dekat ini itu adalah garisan. Yang terhasil daripada garisan ini adalah rupa. Boleh? Okey, cikgu padamkan dulu supaya awak boleh nampak. Okey. Sekarang kita tulis dulu kita punya kolom. Setiap kolom tu dia ada tajuk dia. Tajuk untuk kolom pertama adalah kita nak kaitkan dengan garisan, rupa dan juga ruang. Garisan, rupa dan ruang. Yang kolom yang yang tengah ni kita kaitkan dengan bentuk dan juga saiz. Dan yang ke hujung ni, yang ke kolom yang ketiga, kita kaitkan dengan tekstur, warna dan juga prinsip. Okey, kita mulakan sekarang. Okey. Tajuknya adalah garisan, rupa
dan dan ni mesti je penuh ya, dan ruang. Okey. Kolom yang kedua adalah bentuk dan saiz. Dan kolom yang ketiga adalah tekstur, warna dan prinsip. Okey, boleh? So kita ada 3, garisan, rupa dan ruang, bentuk dan saiz, tekstur, warna dan prinsip. Yang ni adalah 7 elemen. Elemen pertama garisan, rupa, yang ketiga, yang keempat adalah bentuk, saiz, tekstur, warna. 3, 4, 5, 6, 7 dan juga prinsip. Prinsip nanti kita tengok apa yang prinsip yang sesuai yang ada pada objek tersebut. Okey. Okey, kita mulakan yang pertama. Okey, kita cuba buat yang mudah dahulu. Okey. Okey, yang pertama adalah kita nak buat garisan dulu. Okey, kita nak buat segi 4 sama. Garisan. Saya ingat tak apa. Garisan. Daripada garisan tersebut terhasilnya rupa. Jadi dah dapat belum rupanya? Kita dah dapat. Tebalkan. Tadi kita buat garisan binaan. Sekarang kita buat garisan objek. So objek yang kita dapat adalah bentuk adalah rupa segi 4 sama. Okey, sekarang kita boleh tulis. Okey, labelkan. Yang ini adalah garisan. So yang ini adalah ruang. Semua ni adalah ruang. Dan bentuk yang terhasil ini adalah rupa. Rupa apa? Rupa segi 4. Boleh? Okey. So kita dah dapat 1. Okey, sekarang kita pindahkan untuk kita dapatkan daripada rupa segi 4 ni, kita nak hasilkan, kita nak kaitkan dengan elemen, bentuk dan juga saiz. Okey, kita buat lagi sekali. Yang ni awak dah belajar pada tajuk bab yang kedua kot, yang asas tu. Yang pertama, bab yang pertama. Okey. So kita buat garis, kita dapat segi 4 sama. Okey, macam yang tadi. Cikgu kena kecilkan sikit, sorry. Kita buat garis. Okey, yang ni kita kena yang ni kita kena aplikasikan kaedah lakaran oblik yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, langkah pertama mesti ada garisan mendata iaitu X. Yang kedua mesti ada garisan menegak iaitu Y. Dan yang ketiga mesti ada garisan mesti ada paksi. Tadi paksi X adalah paksi mendata, Y adalah paksi menegak dan Z adalah paksi surut. Okey. Jadi kita nak buat rupa segi 4 ini dalam bentuk 3 dimensi iaitu menggunakan teknik lakaran oblik. Okey. Sekarang kita buat dekat sini pada paksi X ni kita buat 1 segi 4 sama. Macam yang tadi. 1 segi 4 sama. Okey. Jadi daripada sini kita buat kaedah yang sama macam minggu lepas yang kita dah belajar 9 langkah tu. Okey, kita tandakan A, B, C, D. Ingat lagi tak? Okey, kat sini pun awak kena buat unjuran biar dia sama. Paksi Z dengan garisan C ni dengan garisan A ni kita kena unjurkan sama, dan juga B juga kita kena buat unjuran yang sama. Lepas tu kita tanda satu titik sebagai O. O ni pindahkan ke bawah, jadikan Q. Yang ke kiri ni kita jadikan, tandakan sebagai P. Dan P kita unjurkan ke bawah dan Q pun kita unjurkan ke tepi. Ingat lagi tak? Okey. So dah siap 9 langkah yang kita dah belajar minggu lepas. Dan bila dah dapat kita punya garis, kita punya objek, jadi kita boleh
legapkan. Legapkan iaitu pekatkan, tebalkan. So kita dah dapat kita punya objek iaitu bentuk. Tadi kita dapat rupa je, sekarang kita dapat bentuk. Sebab tu cikgu cakap elemen reka bentuk dia saling berkait. Daripada garisan terhasilnya rupa, daripada rupa terhasilnya bentuk. Okey, daripada bentuk tadi dapatlah kita hasilkan, kita dapat mengetahui dekat mana ruang dia kita boleh bandingkan daripada segi saiz, kita boleh warnakan dia dan kita boleh rasa dia punya tekstur dia. Okey, itu adalah, so sekarang kita dah dapat bentuk. Tadi dah dapat garisan dan juga rupa serta ruang. Kita dah dapat 3 elemen. Sekarang ni kita nak pergi kepada elemen yang keempat iaitu bentuk dan juga saiz. Jadi dah dapat belum kat sini? Okey. Jadi sebenarnya kita dah dapat. Okey. Jadi kita pun tulis. Awak pun tulis. Yang ni adalah bentuk. Bentuk apa? Bentuk. Bentuknya apa nak? Bentuknya adalah bentuk kuboid. Okey. Dah berkait dengan bentuk. Sekarang kita nak kaitkan dengan saiz pula. Jadi awak wujudkanlah saiz. Tak kisahlah saiz dia awak wujudkan. Cara nak buat dia. Kat sini saiz dia contohnya awak kata 90 mm. Okey, dekat sini saiznya adalah 80 mm. Okey, tinggi dia awak kaitkan contohnya adalah 70 mm. Kita gunakan unit SI ya, standard unit iaitu kita gunakan kalau ukuran panjang kita pakai mm. Okey. Jadi kita dah dapat dia punya saiz. Okey, yang ini adalah kita boleh labelkan sebagai saiz. So kita dah dapat elemen reka bentuk yang ke-5. Tadi kita dah dapat garisan, kita dah dapat rupa, kita dapat ruang. Sekarang kita dapat bentuk dan juga saiz. Faham? Okey, sekarang kita nak kaitkan dengan tekstur, warna dan juga prinsip. Buat kaedah yang sama. Okey. Cuba buat kaedah yang sama. Garisan mendatar, paksi X. Garisan menegak, paksi Y. Sebab tu cikgu cakap, bila awak dah tahu cara nak buat langkah kerja untuk menghasilkan lakaran oblik, awak dah tak perlu nak label lagi dah. Tak perlu label X, Y, Z. Tak perlu lagi dah sebab awak dah cekap. Okey, sama juga macam sekarang. Jadi bila awak dah semakin cekap, awak tak perlu lagi label. Jadi garisan X adalah garisan mendatar dan Y adalah garisan menegak. Sudut 45 darjah adalah sudut garisan surut, paksi surut. Okey, paksi surut Z. Sekarang nak kena buat apa? Kena buat segi empat sama. Okey, dah dapat segi empat sama, kita buat unjurkan biar sama dengan paksi Z itu tadi. Okey. Unjurkan ke bawah. Yang ni pengunjurkan ke bawah, ni unjurkan ke belakang, ni unjurkan ke tepi. So kita dapat semula kita punya objek, kita punya bentuk segi empat sama tadi iaitu bentuknya adalah kuboid. Okey. Sekarang kita nak reka, kita nak kaitkan dengan satu objek yang ada di sekeliling kita. Jadi nak senang lukis adalah kita lukis gambar kotak. Okey, kotak yang ada ira-ira kayu tu. Okey, sekarang kita buat dulu. Kita dah boleh warna dah. Okey, jadi kita nak kaitkan sekarang dengan tekstur. Sebab kita nak kaitkan dengan tekstur, kita nak kaitkan dengan warna dan kita nak kaitkan dengan prinsip. Bila awak nak kaitkan dengan tekstur, awak kena lukis objek yang ada, yang kita boleh bayangkan dia punya tekstur. Contohnya macam kita nak lukis kayu. Jadi kita dah boleh bayangkan tekstur kayu macam mana. Mungkin dia adalah tekstur kayu yang kasar. Okey, contohnya awak nak lukis gambar lantai, mozaik simen tu. Jadi kita dah boleh bayangkan teksturnya adalah licin. Okey. Awak nak lukis gambar baju. Jadi awak dah boleh bayangkan macam mana tekstur baju tu. Okey, boleh faham Jadi kita nak kaitkan di sini tekstur. Jadi kita tak boleh buat kita tak boleh buat bentuk yang sama seperti yang ini tadi. Kita kena buat satu bentuk, kita kena buat satu objek yang kita boleh kaitkan dengan tekstur dan juga warna. Boleh faham Okey, sekarang kita cuba warnakan. Warna ya. Okey, warna kita sebab sekarang tadi cikgu cakap cikgu nak cuba buat objeknya adalah objek kayu, kotak kayu. Jadi kita ambil lah warna yang sesuai. Cikgu ambil warna coklat. Okey.
Cikgu pun warna je lah. Dia dah blend sekali dengan warna pensel tadi. Okey, sekarang kita nak buat ira kayu. Sekarang kita dah dapat membentuk kotak. Kita nak buat ira kayu supaya dia nampak lebih real. Okey. Okey, jadi untuk buat ira kayu, cikgu pun gunakan kita anggapkan macam ira kayu. Lukislah ira kayu. Okey, kita buat dia punya sisi kotak tu. Awak buat sisi kotak dia. Yang sebelah sini pun sama. Buatlah ikut kehendak awak. Macam ira kayu dia macam lebih santai. Okey. Color sikit. Biasanya dia ada lubang-lubang sikit, hitam-hitam sikit. Okey, kita dah siap. Okey. Okey, jadi kita dah dapat kita punya texture. Okey, kat sekarang kita nak kena tulis. Nak kena tulis apa ni? Okey, texture nak kena tulis apa? Teksturnya apa? Teksturnya adalah kita buat kayu. So, permukaan kayu macam mana? Dia punya tekstur pada kayu macam mana? Kayu, permukaan dia adalah kasar. Okay, sebab tu cikgu kata, bila kita nak buat objek, kita bayangkan objek tu wujud. Okay, jadi barulah kita boleh tulis dia punya tekstur. Okay, yang kedua adalah warna. Warna apa yang cikgu buat ni? Okey, cikgu guna warna coklat, warna perang. Okey, dan yang ketiga adalah prinsip. Prinsip, cara nak ingat dia adalah awak tak perlu banyak. Yang pertama mesti keseimbangan. Sebabnya apa-apa objek yang dicipta mesti ada keseimbangan. Dia seimbang. Macam manusia lah, keseimbangan. Kita ada pusat. Okey, pada badan kita ada pusat. Pusat tu dicipta supaya dia dapat mengimbangkan kita punya badan. Okey. Prinsip yang pertama yang perlu awak ingat adalah keseimbangan. Apa-apa objek, apa-apa lakaran yang awak buat, keseimbangan adalah prinsip yang utama. Okey. Yang kedua, kita boleh buat kepelbagaian. Dekat mana kepelbagaian tu? Dekat ira kayu tu. Okey. Kepelbagaian. Prinsip tak perlu banyak. Memang prinsip ada 7, tapi kita tak perlu tulis banyak. Dan yang ketiga adalah pengulangan. Kenapa cikgu cakap pengulangan? Sebab ira kayu tu adalah lakaran yang ulang-ulang. Ira kayu yang berulang. Jadi tu namanya pengulangan. Okey. So kita dah siap satu contoh. Kita dah siap satu lakaran. Siap semua sekali. Okey. Kita ada garisan, kita ada rupa, kita ada ruang, kita ada bentuk, kita ada saiz, tekstur, warna dan juga prinsip. Lengkap kita punya satu objek. Okey, tu cara dia. Okey, cikgu ajar ni adalah langkah-langkah daripada mudah lah. Maksudnya untuk hasilkan objek yang di sini, kita perlu lalui yang ni dan juga yang ini. Okey, faham Sekarang kita nak buat rupa yang kedua iaitu bulatan. Okey, bulatan ni dia agak susah sikit. Dia perlu banyak macam kejap-kejap padam. Saya dulu pun macam tu juga. Tapi lama-lama bila awak dah terbiasa, jadi tak ada masalah. Okey, cara nak buat bulatan.
Okey, sekarang kita pergi kepada yang kedua, iaitu cara nak buat bulatan. Yang kedua, kita nak buat rupa bulatan. Kaedah yang sama. Yang pertama mesti ada garisan. Garisan bertembung garisan. Titik-titik bertembung menghasilkan satu garisan. Garis. Nak buat bulatan, langkah dia yang mudah adalah kita buat menggunakan segi empat sama. Sebab tu cikgu ajar yang mula-mula tadi tu kita buat segi empat sama supaya senang untuk awak hasilkan bulatan. Sebab awak dah biasa buat segi empat sama. Jadi bila kita nak buat bulatan, kita menggunakan kaedah segi empat sama. Okey. Garis. Dapat. Okey. Kalau tak reti buat garisan menegak, awak sengitkan kertas. Pusing je kertas tu. Tak ada masalah. Pusing kertas. Okey. Cikgu pun pusing juga ni. Tapi tak nampak sebab cikgu pusing cikgu punya gadget. Okey. Lagi sekali cikgu tunjuk. Garisan. Cikgu kena buat ke tepi sikit sebab cikgu tak tulis. Okey. Biar pastikan ada ruang di bahagian ini untuk kita menulis. Okey. Okey. Garisan. Kalau tak pandai buat garisan menegak, belum biasa buat garisan menegak, awak boleh sengitkan awak punya kertas. Okey. Dan bahagikan awak punya segi empat tepat tadi, segi empat sama tadi kepada sama bahagian, kepada sama tengah. Okey. Cikgu ulang lagi sekali. Bahagikan melintang dan juga menegak. Okey. Lepas tu daripada garisan tengah ni ke hujung ni, awak sambungkan. Okey. So kita dapatlah kita punya bulatan. Daripada sini sambunglah ke sini. Okey, buatlah bulatan di dalam itu, di dalam kotak segi empat sama tadi. Okey. Tak sama pun tak apa. Tak sama besar pun tak apa. Okey. Lepas tu bila dah confident, awak buatlah awak punya garisan objek. Sambungkan. Okey, dapat bulatan. Kalau awak tengok pun cikgu punya bulatan pun tak bulat betul pun. Okey, tak ada masalah. Okey, sekarang kita dapat apa? Kita dapat apa ni? Kita dapat kita punya yang pertama adalah garisan. Labelkan, tak ada masalah. Garisan. Rupa yang kita dapat adalah rupa bulatan. Semua tulisan, garisan, objek semua menggunakan pensel. Cikgu bezakan daripada segi warna supaya awak boleh nampak. Okey, tapi pelakaran awak mesti sepenuhnya menggunakan pensel. Okey. Okey, cikgu lupa nak suruh awak label tadi. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey, garisan. Kita dapat segi empat sama. Okey. Daripada segi empat sama ni awak bahagikan kepada dua bahagian, kepada garisan mendatar satu dan garisan menegak pun awak bagi kepada dua bahagian. Jadi awak labelkan A di bahagian yang bahagian tengah tu awak labelkan A, B, C dan juga D. Okey. Daripada tengah ini awak gariskan bucu ke bucu. Kalau awak tengok pun cikgu punya garisan pun tak lurus sangat. Tapi kita cuba. Okey. Okey, bila dah dapat macam ni, alamak. Bila dah dapat macam ni, kita pun buat sambungkan daripada titik ke titik tadi. Okey. Saya tak nak awak buat garisan bulu-bulu.
garisan bulu-bulu tu maksudnya sambung macam ni. Pada awak mungkin cantik, tapi dalam RBT saya tak nak buat garisan bulu-bulu. Dalam subjek lain mungkin PSV yang ajar awak garisan macam ni, itu adalah teknik garisan. Tapi dalam RBT awak tak dibenarkan buat mencantumkan garisan menggunakan garisan bulu-bulu, garisan sambung-sambung macam tu, tak boleh. Nampak pada awak sebenarnya cantik, tapi sebenarnya teknik tu salah. Okey, dan saya sebenarnya tak terima. Okey. Okey, bila dah dapat, tengok awak cikgu, bila awak tengok ni cikgu punya bulatan pun tak betul sangat kan? Tapi tak apa pun. Okey. Sambungkan. Sambungkan dengan menggunakan garisan objek. Okey, dapat So kita dah dapat bulatan. Okey, sekarang kita boleh tulis. Okey. Mana garisan? Yang ni adalah garisan. Semua ni adalah garisan. Ni adalah, garisan. Okey. Yang ni rupanya apa? Rupa yang terhasil yang kita buat ni adalah rupa bulatan. Okey. Dan dekat sini adalah ruang. Sini ruang, kat luar ruang, kat dalam pun adalah ruang. Boleh? So ada 3. Kita dah dapat garisan, kita dapat rupa dan juga kita dapat ruang. Sekarang kita nak buat bentuk dan juga saiz. Okey, kaedah yang sama macam tadi. Okey. Pastikan awak ada ruang sikit untuk menulis di sini. Okey. Garisan mendatar. Okey, nak buat segi 4, nak buat bulatan, nak buat bentuk daripada bulatan, tak perlukan sekarang kita nak buat sfera. Jadi kita tak perlukan kaedah oblik. Okey, sebab kita nak buat sfera, dia ada banyak kaedah, tapi saya tunjukkan awak kaedah yang lebih mudah. Okey, sekarang buat segi 4 sama macam tadi. Okey, sama kaedahnya, sama macam tadi. Bahagikan kepada 2. Yang ni pun bahagikan kepada 2 dan labelkan A, B, C dan D. Daripada titik tengah ni awak gariskan hujung ke hujung, bucu ke bucu. Okey? Dan awak dapatlah bulatan tadi. Buat benda yang sama, kaedah yang sama, dan kita sambungkan. Cikgu punya bulatan tak sama. Okey. Dan kita legapkan. Awak legapkan. Okey, dapat bulatan Okey, jadi untuk menghasilkan bentuk daripada bulatan, kalau rupa dianya adalah bulatan, tapi kalau bentuk dianya adalah sfera. Kita panggil sebagai sfera. Macam bentuk planet, bentuk bumi, dia adalah bentuk sfera. Okey, jadi cara nak buat dia, kalau awak tengok ni, kat sini ada garisan tengah kan? Ni garisan tengah. Okey. Yang ni pun garisan tengah. Garisan AC dan juga garisan BD. Okey. Jadi garisan ni awak bahagi kepada 2 pula. Awak buat lengkung. Buat lengkung kat belakang. Jangan buat pekat Buat menggunakan garisan binaan. Yang ni pun sama. D ke B. Dan yang ni pun sama. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey, daripada A ke C secara lengkung. A ke C secara lengkung. B ke D atau D ke B secara lengkung. Yang ni pun secara lengkung. Sekarang kita dah dapat kita punya bentuk sfera. Okey, kita boleh legapkan. Okey, tengok cikgu legapkan. Dan kita akan dapat bentuk sfera. Okey, yang kat dalam ni nak buat macam mana? Yang kat dalam ni adalah garisan putus, iaitu garisan tersembunyi. Dia berada di bahagian belakang ataupun berada di bahagian dalam. Okey. Dia mesti garisan sifat dia putus. Okey, namanya adalah garisan tersembunyi.
Okey. Okey, sekarang kalau sekiranya awak ada saiz, awak boleh buatlah contohnya. Okey, saiznya adalah sfera, bentuknya saiznya adalah okey, kita buatlah berapa tinggi ketinggian dia ataupun diameter dia. Okey. So sekarang kita boleh labelkan. Awak boleh labelkan. Yang ni adalah bentuk apa? Bentuk sfera. So yang ni adalah saiz. Okey, dapat So kita dah dapat objek, bentuk sfera dan juga saiz. Tadi kita dapat rupa bulatan. Sekarang kita dapat bentuk sfera. Jadi bila bentuk sfera ni kita nak kaitkan dengan satu objek yang ada dekat sekeliling kita. Kita nak kaitkan dengan apa? Kita kaitkanlah, senangnya adalah bola. Okey? Bola. Kita nak buat bola. Buatlah kaedah yang sama seperti yang ni tadi. Lepas tu kita buat yang ni. Oh, yang ni tak perlu buat. Okey, kita buat bola. Sebabnya kita nak buat dalam bentuk 3 dimensi supaya ianya nampak real. Sebab kita nak kaitkan dengan tekstur, kita nak kaitkan dengan warna, kita nak kaitkan dengan prinsip. Okey, sekarang kita cuba buat bentuk bola. Kaedah yang sama, garisan mendatar, garisan menegak. Okey. Pastikan ianya adalah segi 4 sama. Cikgu senanglah cakap sebab cikgu pakai tab. Tak payah padam. Tapi susah juga sebab cikgu pun buat. Sebenarnya kalau cikgu tunjuk pada awak, cikgu pun buat dalam kertas. Jangan bimbang. Bahagikan kepada tengah, pada sudut garisan mendatar dan juga garisan menegak. Masih lagi sini A, sini B, sini C, sini D. Jadi sebenarnya kalau bila awak dah expert, awak tak perlu pun labelkan ni. Sebabnya kadang-kadang bila kita banyak kali label, dia akan memberikan kesan yang comot lah pada kertas kita. Sebab benda ni sebenarnya sebagai asas penanda saja. Tapi bila kita dah terbiasa buat, kita dah selalu buat, sebenarnya tak ada masalah. Okey, dah tak perlu label pun. Okey, sama juga garisan ini gariskan, garisan ini pun gariskan. Sekarang kita nak buat bulatan. Okey. Bila awak dah terbiasa buat, tengok dah buat, bila awak dah buat sekali dua, dah boleh, sebenarnya awak dah boleh dah nampak awak punya bulatan tu sebenarnya dah boleh nampak seragam. Okey, dah nampak betul bulatan. Okey, sekarang kita legapkan. Legap tu maksudnya hitamkan, pekatkan. Macam tu. Okey, kita nak buat bola Cikgu cuba buat bola untuk awak. Okey. Nampak pun macam tak betul-betul bulatan kan? Tapi tak apa pun. Okey. Sekarang kita cuba buat bola. Bola. Okey, masih lagi 4 segi. Kita nak buat dia punya tengah dia. Okey. Okey, kita dah dapat bola. Sekarang kita nak warna. Okey, kita cuba warna.
Okey, kita dah siap warna. So ni okey, dah siap contoh bola yang cikgu buat. Cikgu buat yang biasa-biasa saja supaya awak senang nak lukis. Okey. Okey, sekarang kita boleh tulis kita punya apa ni? Texture, kita nak kena tulis ni. Texture, warna dan juga prinsip. 3 benda ni. Okey, sekarang kita tulis dekat objek ni, objek baru kita. Apa kita punya texture? Tekstur bola macam mana? Teksturnya adalah bola. Bola adalah permukaan dia licin. Okey. Sekarang warna. Warna nak tulis warna apa nak? Warna. Warna adalah pelbagai warna. Okey, sekarang kita nak masuk kepada prinsip. Yang pertama mesti ada keseimbangan. Yang kedua ada pengulangan. Pengulangan tu dekat mana? Dekat bola punya corak. Okey, pengulangan. Dan yang ketiga adalah keseimbangan. Yang ketiga adalah apa? Harmoni, boleh tak? Harmoni ke lagi apa lagi prinsip yang kita boleh buat? Kontras. Boleh buat kontras? Boleh buat kontras tak? Apa lagi prinsip yang kita boleh guna? Kesatuan, keringkasan, okey, kepelbagaian dah, pengulangan, kepelbagaian. Kepelbagaian boleh tak? Okey, kita boleh buat kepelbagaian pun boleh. Kepelbagaian tu daripada segi kepelbagaian apa? Kepelbagaian warna. Kepelbagaian. Okey? Boleh tulis? Boleh Okey, so itu sahaja yang cikgu nak awak buat hari ni. Lepas awak buat, cikgu nak awak hantar snap gambar dengan jelas dan terang supaya cikgu boleh nampak. Yang ni pun semua kena tulis. Perkataan-perkataan ini pun mesti awak kena tulis. Semua perkataan awak kena tulis dengan menggunakan pensel. Ini kena tulis, semua lakaran mesti ada penerangan. Okey? Boleh? So itu sahaja. Kalau sekiranya awak tidak faham, awak boleh tanya pada saya. Dan hari ini juga awak perlu hantar kerja ini. Okey? Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.